Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam kalender jenayah My Metro TV. Minggu ini umpama mimpi ngeri bagi pesalah trafik apabila polis diraja Malaysia melancarkan ops warta bertujuan mengesan dan memburu pesalah trafik yang masih belum menjelaskan saman dan juga yang telah disenarai hitam. Seramai 147 pesalah trafik degil menanggung malu apabila dicekup polis di premis dan pejabat mereka di seluruh negara sepanjang ops warta yang dilancarkan Isnin lalu. Bagaimanapun, tiada sebarang kekecohan dilaporkan berlaku sepanjang operasi berikutan kebanyakan individu terbabit akur dengan kesalahan waran tangkap dan kompaun yang belum diselesaikan. Ketua Pasukan Trafik Bukit Aman, Datuk Muhammad Fuad Abdul Latif berkata semua individu berkenaan ditahan dan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Trafik sebelum dihadapkan ke mahkamah untuk pendakwaan. Menurutnya, melalui ops warta juga 151 lagi individu yang mempunyai waran tangkap dilaporkan menyerah diri di balai polis kawasan masing-masing. Katanya lagi dalam tempoh sama 38,000 waran tangkap dilunaskan, membabitkan jumlah kutipan RM262,600. Beliau berkata polis tidak akan berkompromi dengan pesalah trafik berikutan memberi tempoh masa secukupnya untuk menyelesaikan saman mereka. Perbuatan zalim dan tidak berperi kemanusiaan. Itu gambaran sebuah kejadian yang berlaku di Johor Bahru apabila mayat seorang bayi ditemui di Kerat 15 di sebuah loji kumbahan di Kepas Permai. Perbuatan ini dipercayai dilakukan individu yang mempunyai sakit mental kerana untuk melupuskan bukti. Mayat bayi dipotong 15 tanpa kepala ditemui dalam perangkap sampah di pusat kumbahan sebuah flat projek perumahan rakyat PPR di Kempas Permai, Johor Bahru. Mayat bayi itu ditemui oleh kontraktor kumbahan pada 10.30 pagi ketika melakukan kerja mengambil sampah di perangkap sampah loji itu. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Asisten Komisioner Muhammad Kamsani Abdul Rahman berkata, pihaknya menerima maklumat 1.30 petang selepas penyelia syarikat kontraktor mengesahkan bahagian anggota badan yang ditemui pekerjanya adalah bayi selepas ia dibasuh. Pihaknya kini giat menjalankan siasatan untuk mengenal pasti wanita yang baru melahirkan anak di kawasan perumahan itu serta klinik berhampiran. Sementara itu, Kaunselor Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Johor Bahru, Norizwanti Ahmad berkata, tindakan pelaku berkenaan menunjukkan sebagai seorang yang tidak berperi kemanusiaan. ...145 individu termasuk 3 wanita berusia 18 hingga 40 tahun ditahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Kedah dalam operasi cekup di Kuala Kedah kerana disyaki menagih dadah. Dalam serbuan 4 pagi hingga 12 tengah hari itu, operasi diadakan untuk membanteras dan membersihkan kawasan sekitar Kuala Kedah supaya bebas daripada gejala dadah. 6 sahabat termasuk seorang remaja lelaki berusia 17 tahun dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Seremban terhadap pertuduhan merogol seorang wanita di sebuah hotel di Port Dickson 1 Mei lalu. Mengikut pertuduhan, semua tertuduh didakwa merogol seorang wanita berusia 21 tahun dalam sebuah bilik di sebuah hotel di Port Dickson antara 10.30 malam hingga jam 12.30 malam. Seorang mekanik dipenjara 4 tahun dan 3 sebatan oleh Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur selepas mengaku salah atas 4 pertuduhan menggunakan kad debit akaun simpanan milik seorang penumpang pesawat penerbangan Malaysia MH370. Hakim Nur Syaridah Awang menjatuhkan hukuman itu terhadap Bashir Ahmad Maula Sahul Hamid 34 tahun dan memberitakan hukuman berkuat kuasa serta-merta. Pada 28 April lalu, tertuduh menukar pengakuan kepada bersalah ketika kes itu dalam perbicaraan di peringkat pendakwaan dengan 4 saksi telah dipanggil memberi keterangan. Satu sindiket mencuri pacuan 4 roda dikesan aktif melarikan puluhan kenderaan model Toyota Hilux untuk diseludup ke negara Timur Tengah. Suspek dikesan menggunakan sebuah premis disewa di Taman Perindustrian Meru Indah, Klang untuk menyembunyikan kenderaan dicuri sebelum dihantar ke pelabuhan.
Hasil operasi anggota polis bahagian risikan operasi dan rekod Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Selangor itu 2 lelaki ditahan dan 3 pacuan 4 roda yang dicuri turut ditemui. Timbalan Ketua Polis Daerah Kelang Utara Superintendent Zailan Tasir mengesahkan penahanan suspek dan siasatan lanjut dilakukan mengikut Seksyen 413 Kanun Keseksaan. Polis menahan seorang lelaki dipercayai pengedar dadah dan merampas dadah bernilai RM77,450 serta 50 peluru hidup yang ditemui di dalam keretanya di Pekan Rantau Panjang Kota Baru. Ketua Polis Kelantan Datuk Mazlan Nazim berkata dalam kejadian jam 6.15 pagi Rabu itu pihaknya cuba mengampiri suspek yang bertindak melarikan diri sejauh kira-kira 2 km sebelum berjaya menahannya. Pemeriksaan dalam kereta menemui satu kotak mengandungi 50 peluru hidup jenis .38, 26 botol disyaki mengandungi heroin, 1000 pil kuda dan 3 papan Aramin 5. Siasatan turut mendapati suspek aktif melakukan kegiatan itu di kawasan bersempadan dengan Pasir Putih dan Besut Terengganu. Seorang lelaki dihadapkan di Mahkamah Trafik Shah Alam atas kesalahan mempunyai 49 waran tangkap dan 21 saman di daerah Shah Alam. Tertuduh Muhammad Jamal Ponasami Badullah 36 tahun yang diberkas polis melalui Ops Warta didapati kerap melakukan kesalahan sama iaitu tidak mempunyai lesen kenderaan dan melanggar peraturan jalan raya. Magistrate memerintahkan tertuduh membayar RM9,850 untuk semua kesalahan yang dilakukan. Sekiranya gagal membayar saman terbabit, mahkamah memerintahkan Muhammad Jamal dipenjara selama 11 bulan. Seorang pensyarah Fakulti Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Fauzi Deraman menerima 8 jahitan di kepala selepas ditetak 2 lelaki yang cuba menyamun isterinya di hadapan rumahnya di Jinjang. Dalam kejadian 11 pagi itu, Fauzi yang juga penceramah bebas ditetak kumpulan terbabit selepas berusaha menyelamatkan isterinya yang diserang kumpulan itu. Difahamkan 2 penjenayah itu dilapor menaiki motosikal sebelum menyerbu masuk ke rumah mangsa. Fauzi yang cuba menyelamatkan isterinya itu bergelut dengan seorang penjenayah sebelum rakan suspek menetak kepalanya menggunakan parang. Sekian dulu paparan kalender jenayah untuk minggu ini. Pastikan anda terus melayari laman web hmetro.com.my dan mengikuti segala berita-berita terkini di laman sosial seperti Facebook, Twitter dan YouTube Harian Metro. Sekian dulu daripada saya, Gaddafi Musli. Assalamualaikum dan salam sejahtera.